Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Mengkaji bukan untuk merendahkan, tetapi demi kebenaran dan keyakinan oleh Ustaz Zulkhairin Muhammad Nur. Kita nak masuk kisah ketiga dah. Kisah ketiga ni kisah pertarungan antara Rasulullah SAW dengan Rukanah bin Abdul Yazid. Pertarungan antara Rasulullah SAW dengan Rukanah bin Abdul Yazid. Pendahuluan. Rukanah bin Abdul Yazid ialah seorang jago handalan di Mekah. Kekuatan beliau digambarkan dengan 10 orang pun tidak mampu untuk menariknya ketika beliau berdiri di atas satu alas seperti pelepah tama atau tikar. Beliau dikatakan bertarung dengan Rasulullah SAW dalam satu pertaruhan. Sekiranya beliau kalah dalam pertarungan itu, beliau akan memeluk Islam. Ternyata Rasulullah SAW terlalu hebat untuk dibandingkan dengan beliau. Satu maklumat yang mengatakan beliau memeluk Islam, namun menurut maklumat yang lain pula telah memeluk Islam. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani melaporkan beliau memeluk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. Namun ada yang mengatakan itu adalah Rukanah yang lain. Beberapa orang tokoh ulama antaranya Hasan Al-Banna dikenal pasti biasa menggunakan kisah ini untuk tujuan berdakwah. Mereka ingin menggambarkan kekuatan dan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Kisah ini masyhur sehingga diperkatakan dalam beberapa kitab sirah. Malah oleh Ibn Katsir sendiri. Dalam kitab sejarahnya Al-Bidayah wa Nihayah pun ada kisah ni. Walaupun begitu, masih terdapat ramai ulama yang pertikaikan maklumat ini dengan alasan-alasan tersendiri. Satu kajian mesti dilakukan bukan bertujuan untuk merendahkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya ingin mencari kebenaran. Okey, berapa persoalan yang menyebabkan kajian ini perlu diperincikan. Kita buat kajian ni sebab apa kita kaji kisah ni? Kena perincikan lagi sebab apa? Pertama, benarkah Nabi Muhammad SAW pernah bertaruh untuk membawa orang kepada Islam? Macam judi dia bertaruh supaya orang masuk Islam. Ini kerana maklumat dalam kisah Rukanah menyatakan beliau bertaruh 300 ekor kambing macam judi dengan baginda SAW sekiranya beliau kalah. Ada seorang riwayat tu kata kalau masuk Islam saja taruh 300 ekor kambing pula. Yang kedua, sekiranya Rukanah benar-benar seorang yang kuat sebagaimana digambarkan, di manakah peranan beliau memeluk Islam Lepas masuk Islam, apa peranan dia jihad ke apa, tak ada cerita dah. Okey, sumber kisah. Beberapa orang ulama yang dikenal telah merakamkan kisah ini dalam kitab mereka masing-masing, termasuk At-Tirmizi dan Abu Daud. Ada dah Tirmizi, Abu Daud. Antara kitab yang menceritakan tentang kisah di atas ialah Jami' At-Tirmizi nombor 5 karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah 279 Hijrah, Babun Al-Ama'im 'ala Al-Qalanis nombor 1734 halaman 34. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Muhammad bin Rabi'ah an Abi Al-Hasan Al-Asqalani an Abi Ja'far bin Muhammad bin Rukanah an abihi anna Rukanah sara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rukanah سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فرق بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. Terjemahan, Qutaibah melaporkan kepada kami bahawa Muhammad bin Rabi'ah melaporkan kepada kami bahawa daripada Abul Hasan Al-Asqalani daripada Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah. Ni ada dah Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah daripada ayahnya tu Ibnu Rukanah ni Abdul Rukanah mungkin tok dia Rukanah sesungguhnya Rukanah ni tok dia dah daripada ayahnya. Sesungguhnya Rukanah telah bergusti dengan Nabi SAW. Lalu baginda SAW berjaya mengalahkannya. Rukanah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perbezaan antara kita dengan orang musyrikin ialah serban di atas kuptiah. Ya gitu dah. Lepas dia kata, saya dengar Rasulullah SAW, sungguhnya perbezaan antara kita dengan orang musyrikin ialah serban di atas kopiah. Kata dah. Serban, lepas tu serban pula. Tiba-tiba masuk bab serban.
Kitab Al-Libas Bab Al-Ama'im 'ala Al-Qalanis. Subel atau piah. Piah tu ada subel pula. Nombor 1784, jilid 4, muka surat 34 lah. Yang kedua, hadis kedua dah. Sunan Abi Daud nombor 2000. Ni 2009. Cetek kali tak. Nombor cetek lah 2009 dah. Karya Abu Daud Sulaiman bin Al-As'as As-Sijistani Al-Azni 275 Hijrah, tahqiq Dr. Sayyid Muhammad As-Sayyid, Al-Qahirah Darul Hadis jilid 4 bab fil Ama'im, nombor 4778, halaman 1748 dah. Kita apa? Haddatsna Qutaibah bin Sa'id As-Saqafi, haddatsna Muhammad bin Rabi'ah, haddatsna Abu Al-Hasan Al-Asqalani, an Abi Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukanah, an abihi anna Rukanah sara an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق بيننا وبين المشركين العمائم على القلانسي. Terjemahan Qutaibah bin Sa'id As-Saqafi melaporkan kepada kami bahawa Muhammad bin Rabi'ah melaporkan kepada kami bahawa Abul Hasan Al-Asqalani melaporkan kepada kami bahawa daripada Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukanah, daripada bapaknya, sesungguhnya Rukanah tu ayah pada ayah kan. Sungguhnya Rukanah telah bergusti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya mengalahkannya. Rukanah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya perbezaan antara kita dengan orang musyrikin ialah serban di atas kopiah. Kitab Al-Libas Bab fil Ama'im nombor 4778, jilid 4 muka surat 1748. Habis itu dah. Al-Muntasrak yang ketiga dia, kitab yang ketiga, Al-Mustarak al-Sahihain cetakan 2002 ni. Karya Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Nasaburi, wafat 405 Hijrah. Tahqiq Mustafa Abdul Qadir Atta, Beirut Darul Kutub Ilmiah cetakan 2 jilid 3, Kitab Ma'rifah As-Sahabah, Bab Zikr Manaqib Rukanah bin Abdul Yazid radhiyallahu anhu, nombor 1501, 5093, halaman 511 hingga 512. Haddatsna Syekh Abdul Walid Al-Faqih wa Abu Bakr bin Qais qala haddatsana Al-Hasan bin Sufyan qala haddatsana Muhammad bin Ammar qala haddatsana Muhammad bin Rabi'ah qala haddatsna Abu Al-Asqalani qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Rukanah bin Abdul Yazid an abihi annahu sara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ركانه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يقول فرق بيننا وبين المشركين العمائم على القلانسي. Terjemahan Al-Syekh Abdul Walid Al-Faqih melaporkan kepada kami bahawa Abu Bakar Al-Qais melaporkan kepada kami bahawa Al-Hasan bin Sufyan melapor kepada kami bahawa Muhammad bin Amr melapor kepada kami bahawa Muhammad bin Rabi'ah melapor kepada kami bahawa Abu Hasan Al-Asqalani melaporkan kepada kami bahawa Abu Ja'far Muhammad bin Rukanah bin Abdul Yazid melaporkan pada kami daripada bapaknya bahawa sesungguhnya Rukanah telah bergusti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya mengalahkannya. Rukanah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbezaan antara kita dengan orang musyrikin ialah serban di atas kopiah. Kitab Ma'rifah As-Sahabah Bab Zikr Manaqib Rukanah bin Abdul Yazid radhiyallahu anhu, jilid 3 muka 509. Ini Mustadrak Al-Sahihain. Kitab ni bukan dah. Ini kitab Ma'rifah Sahabah ni. Yalah, dalam kitab Ma'rifah Sahabah tu dalam kitab Mustadrak Al-Sahihain. Okey, yang keempat dah. Al-Jami' Al-Akhlaq Ar-Rawi wal Adab As-Sami' cetakan sebenarnya karya Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi, perkataan 3 Hijrah, tahqiq Dr. Muhammad Ajab Al-Khatib, Beirut Ma'asasah Risalah cetakan 3 jilid 5, bab Al-Islah Al-Muhaddis hay'atuhu wa akhdhi li riwayati al-hadis dinatahu, halaman 4 hingga 5. Tak sebut. Disebut gitu je sumber dia. Yang kelima Al-Antar cetakan tahun 2005, karya Muhammad bin Ali bin Umar Asy-Syaukani, wafat 1255 Hijrah, tahqiq Islamuddin, Al-Qahirah Darul Hadis jilid 4 dan jilid 4, bab ma ja'a fil musabaqah 'alal aqdam,
والمسارعة واللعن بالهرب وغير ذلك. Nombor 3549 halaman 413. Itu kitab kelima lah, ada cerita pasal Rukanah Gusti ni. Yang keenam, Al-Bidayah wan Nihayah, cetakan tahun 2000 karya Al-Hafiz Ismail bin Umar bin Kathir Al-Qurashi Ad-Dimashqi 774 Hijrah, Taqid Ahmad Jad Al-Qairah Darul Hadis jilid 2 halaman 137 hingga 138. Qala Ibn Ishaq wa haddatsani Abi Ishaq bin Yasar qala wa kana Rukanah bin Abd Yazid bin Hisham bin Al-Muttalib ibn Abd al-Manaf ashadd Quraishan wa fakhala yawman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd syu'ab Makkah. Faqala hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rukanah, ala tattaqi Allah wa taqbalu ma ad'uka ilaihi? Qala inni law a'lamu anna alladhi taqulu haqqan lattaba'tuka la tattaba'tuka. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afara'aita in sara'atuka ata'allama anna ma aqulu haqqan? Qala na'am. Qala faqum hatta asara'aka. Faqala faqama Rukanah ilaihi fasara'ahu. Faqala ya Muhammad, wallahi in hadha lil'ajabi atasara'ani? Qala wa'ajaba min dhalika in syi'ta arikahu in ittaqaita Allah wattaba'ta amri. Qala ma huwa? Qala ad'u laka hadhihi syara' allati tara fata'tini. Qala fad'uha. Fa'aqbalta hatta waqaftu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laha. Fa'aqbalat hatta waqafat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laha أروح إلى مكانك فرجعت إلى مكانها. فقال فذهب ركان إلى قومه فقال يا بني عبد المناف ساحروا بصاحبكم أهل الأرض فوالله ما رأيت أسحر منه قط. ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع. هكذا روى ابن إسحاق هذه القصة مرسلة بهذا البيان. Keterjemahan Ibn Ishaq berkata, Abi Ishaq bin Yasar melaporkan kepada saya bahawa Rukanah bin Abdul Yazid bin Hisham bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf adalah seorang berbangsa Quraisy yang kuat lah, yang gagah kuat lah. Suatu ketika ia bertemu dengan Rasulullah SAW pada satu tempat. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai Rukanah, kenapa kamu tidak takut pada Allah dan menerima seruan saya? Rukanah berkata, jika saya tahu apa yang kamu katakan itu betul, aku akan mengikutimu. Rasulullah SAW membalas, apa pandangan kamu jika kita berlawan? Gusti lah. Adakah kamu akan mengetahui kebenaran saya? Rukanah menjawab, ya. Rukanah pun bangun dan mereka berdua berlawan lah. Gusti lah. Nyata Nabi SAW memenangi perlawanan tersebut. Rukanah berkata, wahai Muhammad, ini adalah satu perkara yang ajaib. Perkara pelik, ajaib. Kamu berjaya mengalahkan saya. Rasulullah SAW menjawab, ada lagi perkara ajaib yang boleh aku tunjukkan pada kamu. Jika dengan itu kamu akan takutkan Allah dan mengikuti saya. Rukanah bertanya, apa dia? Rasulullah SAW berkata, saya akan memanggil pokok itu. Rukanah meminta Rasulullah SAW untuk memanggilnya. Lalu baginda SAW memanggil pokok tersebut. Pokok itu pun datang kepada Nabi SAW. Kemudian baginda SAW berkata, pulalah ke tempat kamu semula. Pokok itu pun kembali semula. Rukanah kemudiannya kembali kepada kaumnya dan berkata, wahai Bani Abdul Manaf, sahabat kamu yang Rasulullah SAW itu adalah ahli sihir yang handal. Demi Allah, saya belum pernah melihat sihir seperti itu. Seperti itu. Kemudian ia mengkhabarkan apa yang lihat, apa yang berlaku. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Ishaq secara mursal. Wa qala ruya Abu Dawud at-Tirmizi min hadis Abi Hasan al-Asqani an Abi Ja'far an Abi Ja'far bin Muhammad bin Rukanah. Perawi itu majhul. Qultu wa qad ruya Abu Bakar Asy-Syafi'i bi isnadin jayyid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Yazid bin Rukanah sara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sara'ahu an-nabiy ثلاث مرات كل مرة على 100 من الغنم فلما كان في الثالثة قال يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك وما كان أحد أبغض إلي منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه
Terjemahan saja Ibn Katsir berkata kisah ini ada diriwayatkan oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i dengan sanad yang baik. Yakni Jayyid daripada Ibn Abbas radhiyallahu sungguhnya Yazid bin Rukanah telah berlawan dengan Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Pertarungan bagi setiap pusingan ialah 100 ekor kambing. Pada pusingan ketika Yazid berkata, "Wahai Muhammad, tiada seorang pun yang pernah menjatuhkan aku sebelum ini kecuali kamu, dan tiada orang yang paling aku benci sebelum ini berbanding kamu. Kini aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan kamu adalah Rasulullah." Rasulullah SAW mengangkatnya dan memulangkan semula kambing-kambingnya. Wa amma qissatu du'aihi asyarah faqabalat fasayati fi kitab dalail nubuwah ba'da sirah min turki jayidah sahih fi marrat mutaaddidah insyaallah wa bihi thiqah. Laqad taqaddama 'an Abi al-Ashdain annahu sara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemah, adapun kisah baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil pokok ada nyatakan dalam kitab dalail nubuwah selepas sirah ini dengan pelbagai jalan yang baik dan sahih secara beberapa kalilah. InsyaAllah ia dilaporkan oleh perawi-perawi yang siqah, dipercayai. Ibnu Ashhadain mengatakan kisah pokok tersebut berlaku selepas perkelahian antara Rasulullah SAW dengan Rukanah. Itu dalam kitab yang kena kita baca Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir. Yang ketujuh, kitab ketujuh As-Sirah Az-Zahabiyah 1414 Hijrah karya Muhammad bin Rizqi At-Turhuni, Al-Qahirah, Maktabah Ibn Taymiyah, jilid 2, bab khabar Rukanah, halaman 260. Wa ja'a Rukanah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah wa ma'ahu 300 min al-ghanam. Faqala ya Rukanah aslim. Fa aba faqala ara'aita in da'awta da'awtu hadhihi syarah li syajaratin qa'imah fa ajabatni tujibuni ila al-Islam. Qala na'am fada'aha fa'aqbalat hatta waqafat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalaha irji'i makanaka faraja'at ila makaniha faqala ya Muhammad hal laka an tasara'ani qala wa ma taj'al li in sara'atuka qala 100 min al-ghanam fasara'ahu thumma qala hal laka fi al-'ud faqala wa ma taj'al li قال 100 أخرى فصرعه فذكر الثالثة فقال يا محمد ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك وما كان أحد أبغض إلي منك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنه ورضع عليه غنمه. Terjemahan dan Rukanah datang kepada Nabi SAW ketika di Mekah dengan membawa bersama 300 ekor kambing. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Wahai Rukanah, masuklah ke dalam Islam." Ia enggan. Rasulullah SAW berkata lagi, "Apa pandangan kamu jika saya memanggil pokok tersebut?" Sekiranya ia menjawab, "Adakah kamu akan menyahut seruan saya?" Rukanah menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah SAW memanggilnya. Pokok itu datang dan berada di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada pokok tersebut, "Pulanglah kamu semula ke tempat kamu." Pokok itu kembali semula ke tempat asalnya. Rukanah berkata, "Wahai Muhammad, adakah kamu ingin bertarung dengan saya?" Rasulullah SAW bertanya, "Apa taruhannya?" Rukanah menjawab, 100 ekor kambing. Lalu mereka berlawan dan Rasulullah SAW memenanginya. Rukanah bertanya lagi, "Maukah kamu jika kita berlawan sekali lagi?" Rasulullah SAW bertanya, "Apa taruhannya?" Ia menjawab, 100 ekor kambing. Maka mereka berlawan kali kedua dan sekali lagi Rasulullah SAW memenanginya. Setelah perkalian ketiga, Rukanah berkata lagi, "Wahai Muhammad, tiada seorang pun yang pernah menjatuhkan saya sebelum ini kecuali kamu, dan tiada orang yang paling saya benci sebelum ini berbanding kamu. Kini saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan kamu adalah Rasulullah." Rasulullah SAW mengangkatnya dan memulangkan semula kambing-kambingnya. Turhuni membahaskan kedudukan hadis ini secara panjang lebar. Beliau mengemukakan beberapa pandangan ulama yang mensahihkannya dan yang menolak kisah di atas. Secara umumnya beliau kelihatan bersetuju dan menerima kisah ini. Namun begitu beliau tidak memasukkan dengan baik maklumat ulama yang menolak kesahihan kisah ini, sehingga menyebabkan pilihannya tidak sempurna. Ada kemungkinan beliau tidak mahu membincangkannya demi mengelakkan perbahasan menjadi terlalu panjang lagi. Itulah sebabnya. Rujuk Muhammad bin Rizq At-Turhuni, Sahih Sirah Nabawiyah, Musamma Al-Sirah Az-Zahabiyah, Al-Qahirah, Maktabah Ibn Taymiyah 1414 Hijrah, jilid 2, muka 567 hingga 509. Okey, habis itu
rumusan sumber lah. Kita baca siapa 7 sumber cerita ni dah, 7 kitab ni. Rumusan sumber. Pandangan Ibn Katsir sedikit terkeliru lah. Beliau menyatakan nama orang yang bertarung dengan Nabi SAW ialah Yazid bin Rukanah. Sedangkan menurut kebanyakan ulama, nama sebenarnya Rukanah bin Yazid, terbalik dah. Jadi Ibn Katsir ni hebat dah, tapi terbalik dah. Jadi aslunya Rukanah bin Yazid, buat kitab lain tak ada sebut pun Yazid bin Rukanah, dia terbalik dalam kitab Ibn Katsir. Bidayah wa Nihayah dah. Yang kedua dah, sikap Rasulullah SAW menerima pertaruhan daripada Rukanah menimbulkan keraguan lah dalam kalangan ulama dah. Jadi unsur dirayah ni dah. Nabi ni walaupun Nabi belum diharamkan lagi judi pun Nabi tak terlibat nak judi, arak dah. Lepas tu semua berhala kau apa, Nabi tidak terlibat dengan dosa besar pelik-pelik gini dah. Walaupun sebelum jadi Nabi lagi dah. Mustahil baginda SAW sanggup berbuat demikian meskipun tujuannya ialah dakwah. Ini kerana Rasulullah SAW tidak akan melakukan suatu perkara yang haram meskipun bertujuan yang baik. Sebagai contoh, baginda SAW berapa kali menolak mendapat tawaran yang boleh mendatangkan kebaikan. Tetapi oleh kerana dalam bentuk yang tidak baik ataupun haram, baginda SAW menolaknya tanpa sebarang pertimbangan. Poin ketiga dah. Terdapat beberapa perbezaan riwayat jika diperhatikan kepada beberapa sumber yang ada. Ada riwayat yang menunjukkan Rukanah memeluk Islam selepas itu. Sedangkan ada maklumat mengatakan Rukanah tidaklah memeluk Islam dah. Apabila diperhatikan kepada riwayat-riwayat lain, ternyata ada seorang yang bernama Rukanah memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan memang wujud kejadian tersebut, namun Rukanah tidak terus memeluk Islam. Sebaliknya memeluk Islam semasa pembukaan kota Mekah. Ibn Hajar Al-Asqalani kata. Pada awalnya beliau sendiri mengkritik kisah perkalihan tersebut. Malam-malamnya kata tak setuju. Lepas kata berkali ada sungguh dah. Cumanya masuk Islam tu Mekah, pembukaan Mekah bukan masuk Islam lalu dah. Gitu lah lebih kurang dah. Okey, lepas tu Abu Fadl Ahmad bin Ali Muhammad bin Hajar Asqalani, Tahzib al-Tahzib Qairah Darul Hadis 2010 jilid 2 muka 518 lah. Tu rujukan dia. Habis itu dah. 3. Tulisan Al-Hafiz ini akan nyatakan bahagian berikutnya. Okey, pendapat ulama mengenai status hadis kisah ini ni. Imam Tirmizi selepas membawakan hadis tersebut dalam kitab jami'nya, beliau akhirnya memberikan komentar. Abu Isa berkata hadis ini gharib dan sanadnya tidak kuat. Kami tidak mengenali siapakah Abul Hasan Al-Asqalani dan kami tidak mengenali siapakah anak Rukanah. Perawi itu masalah. At-Tirmizi nombor 1034 dan 34 dah. Surat 34 je. Tak tahu lah. Nombor 34 tu. Okay, lepas tu yang kedua, Al-Mubarakfuri 1353 Hijrah, pensyarah hadis lah. Dalam mensyarahkan hadis ini dalam kitab Tuhfatul Ahwazi syarah Sunan Tirmizi dan kitab Syarah Jami' At-Tirmizi mengatakan, Al-Mubarakfuri katakan apa ni? Daripada Abul Hasan Al-Asqalani, Al-Hafiz menyatakan dalam Taqrib At-Tahzib, beliau seorang yang tidak dikenali. Manakala pernyataan daripada Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah, Al-Hafiz menyatakan dalam Taqrib beliau juga merupakan seorang yang tidak dikenali juga. Majhul belakang. Anak cucu habis majhul dah. Dah. Anak dengan cucu, anak pada Rukanah dengan cucu dia majhul. Tak nak. Pernyataan Imam Tirmizi ini adalah hadis gharib. Ia ada direkodkan oleh Imam Abu Daud, nama sanadnya tidak kukuh. Kerana dalam sanad tersebut terdapat 3 orang yang tidak dikenali sebagaimana diketahui. Bukan seorang, 2 orang, 3 orang yang tidak kenal dah. Siapa-siapa. Rujuk Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwazi bisyarah Jami' At-Tirmizi, Al-Qairah Darul Hadis setekan 2001 muka 180 hingga 107. Yang ketiga, Al-Allamah Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi 1273 Hijrah hingga 1329 Hijrah. Ketika mensyarahkan hadis ini dalam Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud, mengkritik kualiti hadis ini dengan mengatakan, At-Tirmizi ada merekodkan hadis ini dan beliau mengatakan hadis tersebut gharib dan sanadnya tidak kuat. Dan beliau turut mengatakan bahawa kami tidak mengenali Abul Hasan Al-Asqalani dan Ibnu Rukanah. Jadi cucu dengan anak Rukanah ni tak kenal dah siapa dia tu. Rujuk Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Daud
Tahqiq Abdul Rahman Muhammad Osman, cetakan kedua, Madinah Al-Maktabah As-Salafiyah 1909, jilid 11 muka 130. Okey, siapakah Muhammad bin Rukanah? Beliau adalah watak utama yang meriwayatkan kisah ini. Anak kepada Rukanah ni. Justru amat penting untuk kita mengenali siapakah watak ini sehingga mudah untuk kita menentukan kualiti dan kedudukan hadis serta kisah yang terkenal ini. Inilah metod yang terpenting digunakan oleh alim ulama khususnya dalam bidang hadis untuk menentukan darjat suatu hadis. Lah mana pun walaupun nak guna dirayah pun kena tahu sanad. Sanad tak tahu mana berat lagi dah. Seterusnya Abu Hatim Muhammad bin Ibn Hibban bin Ahmad At-Tamimi Al-Busti 270 hingga 304 Hijrah dan kitabnya As-Siqat, kitab As-Siqat. Rukanah bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dikatakan beliau pernah bergusti dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun begitu, pada sanad pernyataan ini ada masalah dah. Sanad dia masalah. Padahal Ibn Hibban ni kitab Siqat dia sangat kata mutasahil lah, mudah dia. Tapi dikata masalah. Rujuk Abu Hatim Muhammad bin Hibban At-Tamimi Al-Busti As-Siqat, jilid 3 masalah 30. Bukan ni nak Abu Hatim lah, ini bukan Ibn Hibban. Kitab Siqat ni Abu Hatim. Ya. Abu Hatim dah. Abu Hatim Ar-Razi ke apa ni. Tak apa, yang kata ni tak ada tu dah. Yang seterusnya dah, Imam Yahya bin Syarah Al-Muri Al-Nawawi. Imam Nawawi dah. Dengan 7 pernah hijrah dalam Tahzib Al-Asma' wal-Lughah. Kitab Imam Nawawi lah, Tahzib Asma' wal-Lughah. Dan hadis pergaduhan dengan Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Sunan Abu Daud dan At-Tirmizi dalam kitab Al-Libas, tetapi ia mursal. At-Tirmizi mengatakan sanadnya tidak kuat dan dalam periwayatannya ada perawi yang tidak dikenali. Imam Nawawi kemudian mendakwa riwayat yang menunjukkan kisah perkelahian beliau dengan Nabi SAW adalah dhaif. Berikut ialah pernyataan beliau. Jadi Imam Nawawi kata apa? Dan hadis tentang pergaduhan adalah dhaif. Imam Nawawi kata dhaif riwayat ni dah. Abu Zakra Yahya bin Syaraf bin Muri Al-Nawawi, Tahdzib Al-Asma' wal-Lughah, cetakan Beirut Darul Kutub Ilmiah tanpa tahun, nombor 171, jilid 1 muka 191 hingga 192 dan nombor 255, jilid 2 muka 162. Itu kitab Imam Nawawi dah. Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi 748 Hijrah dalam Mizanul I'tidal. Tidak sahih hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Rukanah daripada bapaknya. Abul Hasan berseorangan dalam meriwayatkannya dan beliau adalah seorang yang tidak dikenali, majhul ain, tak tahu siapa dia ni. Majhul hal, kemajuhan ain ni tak tahu dah. Muhammad jadi Abul Hasan ni tak kenal. Dah. Tak kenal tok pok dia tak nak, anak kepada Rukanah, cucu pada Rukanah tak kenal dah kenal. Az-Zahabi Mizan I'tidal nombor 7578 jilid 6 muka 145 dah. Az-Zahabi menambah lagi dah, Imam Zahabi kata Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah Al-Mutallibi daripada bapaknya, sesungguhnya Rukanah tok dia lah telah berkelahi dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau Muhammad bin Rukanah tidak dikenali. Dah. Ada anak kepada Rukanah ni tidak dikenali. Abul Hasan Asqalani berserangan dalam meriwayatkan hadis daripadanya. Allah tak ada belajar ni pelik dah. Siapakah Abul Hasan? Abul Hasan cucu lagi tak kenal pula ni. Jadi tak kenal siapa-siapa. Abul Hasan pun tak kenal pun kok. Jadi ramai lah tak nama majhul. Rujuk Az-Zahabi Mizan I'tidal nombor 10,071 jilid 7 muka 1349 dah. Okay, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani 852 Hijrah dalam Taqrib At-Tahzib ni. Ni kecil sekali lah. Tulis saya kecil-kecil sejilid juga ni. Tak tahu ni berapa jilid ni. Okay, Muhammad bin Rukanah bin Abdul Yazid Al-Mutallibi tidak dikenali daripada kurun ketiga. Adalah silap dakwaan mengatakan beliau tergolongan daripada kalangan sahabat. Dah. Anak kepada Rukanah ni tergolongan sahabat, silap. Tak kenal siapa-siapa. Rujuk Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani Taqrib At-Tahzib, Tahqiq Ahmad Sharif Al-Bakistani tanpa tahu, cetakan Darul Islamah tanpa tahun, nombor 5917 muka surat 844 dah. Ini Taqrib At-Tahzib ni. Okey, lepas tu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menghuraikan perkara ini agak panjang lebar dalam Talkhisul Habir. Ini kitab hadis. Kata apa? Tentang kitab Al-Aziz Syarah Al-Aziz ke apa dah. Inna Rafi'i ni.
Ringkas lah daripada Tok Guru dia Ibn Mulaqin. Tak apalah. Jadi menarik jugalah kitab ni. Jadi hadis tentang tengok nobelah. Rujuk ni duduk internet ni. Library islam.web.net. Hadis tentang pergaduhan antara Rasulullah SAW dengan Rukanah ia diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi daripada hadis Abu Hasan Al-Asqalani daripada Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah. Sesungguhnya Rukanah bergaduh dengan Nabi Muhammad SAW. Rukanah berkata, aku mendengar Nabi SAW berkata, beza antara kita dengan ahli kitab ialah serban di atas kopiah. At-Tirmizi memberikan komentar gharib, sanadnya tidak kuat. Pelik ni lah. Pakai subiah tepiah tanda Islam dah. Tua pakar lah ni lah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam mursalnya daripada Sa'id bin Jabir, katanya Rasulullah SAW berada di satu tempat. Beliau telah didatangi oleh Yazid bin Rukanah atau Rukanah bin Yazid bersamanya sekumpulan kambing. Dia berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, apakah kamu mahu bertarung dengan saya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah pertaruhannya? Dia berkata, kambing peliharaanku. Kambing lah. Mereka pun berkelahi dan baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya mengalahkannya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya mendapatkan sebahagian kambingnya. Rukanah bertanya, adakah kamu ingin bertarung lagi? Jadi mereka berkelahi lagi buat kali kedua dan baginda sallallahu alaihi wasallam sekali lagi berjaya mengalahkannya. Lalu Rukanah berkata, Muhammad, tiada siapa mampu menjatuhkan saya ke atas tanah melainkan kamu. Dia pun memeluk Islam dan baginda sallallahu alaihi wasallam memulangkan semula kambing-kambingnya. Isnadnya sahih sehingga ke Sa'id bin Jubair. Namun Sa'id tidak bertemu dengan Rukanah. Al-Bahaqi berkata, diriwayatkan secara mausul. Saya Ibn Hajar berkata, ia adalah hadis Abu Bakar Asy-Syafi'i. Dan dalam kitab As-Sabq wa Ramyu oleh Abu Syekh daripada riwayat Abdullah bin Yazid Al-Madani, daripada Hamad, daripada Amr bin Dinar, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu secara panjang, dan diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Ma'rifah As-Sahabah daripada hadis Abu Umamah secara panjang juga. Kedua-dua sanadnya adalah dhaif lah korang. Namun Hafiz Ibn Ghani bin Sa'id berkata, kisah pergaduhan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal tidak berasas. Rukanah ko Abu Jahal tidak berasaskan semua kuat Rukanah tidak. Hadis tentang pergaduhan antara baginda Islam dengan Rukanah lebih kuat. Begini ya, pergaduhan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal tidak berasas. Kan sumber yang kuat. Hadis tentang pergaduhan antara baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Rukanah lebih kuat lah. Tapi lemah juga lebih kuat. Rujuk Abu Fadal Muhammad bin Ali Muhammad bin Hajar Asqalani Takhris al-Habir fi Takhris al-Hadis al-Rafi' al-Kabir. Tahqiq Abu Asim Hasan bin Abbas bin Qutb tanpa tempat, nama Mu'assasah Al-Qurtubah 1995. Kitab Sabq wa Ramyi jilid 9 muka surat 2444 nombor boleh tak 299 hingga 300. Okey, habis itu tentang itu dah. Penulis berpendapat bahawa sekalipun lebih kuat namun tidak bermakna ia sahih lagi. Lebih kuat ni antara lemah-lemah lebih kuat sikit gitu ya. Okey, Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Tahzib at-Tahzib. Ini tebal lagi Taqrib at-Tahzib, Tahzib at-Tahzib. Ibn Hibban berkata, dikatakan bahawa Rukanah berkelahi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sanadnya ada masalah, demikianlah disebutkan oleh Ibn Sakkan. Ibn Hibban berkata masalah. Rujuk Ibn Hajar Asqalani Tahzib at-Tahzib nombor 2240 jilid 2 muka surat 515 gitu lah. Okey, Muhammad bin Ali bin Umar Asy-Syaukani 1255 Hijrah dalam Naulul Autar. Hadis Muhammad bin Ali bin Rukanah pada saatnya terdapat Abul Hasan Al-Asqalani, beliau tidak dikenali, majhul. Tidak dikenali. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam mursalnya daripada Sa'id bin Jabir, katanya Rasulullah SAW di satu tempat. Beliau telah ditangi oleh Yazid bin Rukanah atau Rukanah bin Yazid bersama kambing, sekumpulan kambing. Lalu dia berkata kepada baginda SAW, wahai Muhammad, adakah engkau mahu bertarung denganku? Nabi SAW menjawab, apakah pertaruhannya? Dia berkata, kambing peliharaanku. Mereka pun berkelahi dan baginda SAW berjaya mengalahkannya. Lalu baginda SAW berjaya mendapatkan sebahagian kambingnya. Rukanah bertanya, adakah engkau ingin bertarung lagi? Sekali lagi ya. Lalu mereka berkelahi buat kali kedua dan baginda SAW sekali lagi berjaya mengalahkannya. Lalu Rukanah berkata, wahai Muhammad, tiada siapa mampu menjatuhkan aku ke atas tanah melainkan engkau. Ia pun memeluk Islam dan baginda SAW memulangkan semula kambing-kambingnya. Al-Hafiz berkata, sanadnya sahih sehingga Sa'id bin Jubair, tetapi Sa'id tidak pernah berjumpa dengan Rukanah. Al-Bahaqi berkata, diriwayatkan secara mursal.
Gitulah. Yang ke-8 kisah ini diriwayatkan oleh, tapi daif jugalah dah, mursal tu dah. Yang ke-8 kisah ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Ma'rifat as-Sahabah daripada hadis Abu Umamah secara panjang, namun sanadnya dhaif. Diriwayatkan oleh Abdul Razak daripada Ma'mar daripada Yazid bin Abi Yazid, dan aku mengiranya daripada Abdullah bin Al-Harith. Katanya Nabi Muhammad SAW pernah berkelahi dengan Abu Rukanah semasa ia jahiliah. Ia sangat kuat. Ia berkata taruhannya kambing dengan Yazid. Kambing dengan kambing. Ia sangat kuat. Ia berkata taruhannya kambing dengan kambing. Mereka pun berkelahi dan baginda SAW berjaya mengalahkannya. Ia berkata kita berlawan sekali lagi. Sekali lagi Nabi SAW berjaya mengalahkannya. Ia mengatakan sekali lagi kita berlawan lagi sekali. Baginda SAW berjaya mengalahkannya buat kali ketiga. Abu Rukanah menambah, apa yang aku ingin katakan pada isteriku? Kambing dimakan serigala atau kambing telah hilang melarikan diri? Apakah alasan yang dapat aku berikan? Nabi Muhammad SAW mengatakan, kita berjumpa bukan untuk berkelahi, ambillah semula kambing-kambingmu. Demikianlah yang diriwayatkan dalam sanad hadis ini terdapat Abu Rukanah, yang sahihnya adalah Rukanah. Dalam hadis Abu Hurairah terdapat perawi bernama Muhammad bin Amr bin Alqamah Al-Laythi, yang pernah diterima oleh Imam Muslim, diiktiraf thiqah oleh Ibn Ma'in dan Muhammad bin Yahya Az-Zuhaili dan juga As-Sa'i. Ibn Adi berkata, aku mengharapkan agar beliau tidak bermasalah. Yahya bin Ma'in berkata lagi, orang sentiasa berhati-hati dengan hadisnya. As-Sa'di berkata, ia tidak kuat dan dikritik oleh Imam Malik. Ibn Madini berkata, aku bertanya kepada Yahya bin Al-Qattan tentang Muhammad bin Amr bin Alqamah. Bila bertanya semula, engkau mahukan pandangan yang sederhana atau tegas? Aku menjawab tegas. Bila mengatakan, beliau bukanlah orang yang engkau perlukan. Itulah kritik perawi hadis. Muhammad bin Ali bin Umar Asy-Syaqqani Tahqiq Islamuddin As-Sababiti Al-Qahirah Darul Hadis tahun cetakan tahun 2005. Bab ma jaa fi musabaqah 'ala al-aqdam wal musara'ah wal la'b bil hirab wa ghairu dhalik, nombor 3549 jilid 48 413. Okey, kesimpulanlah. Panjang pun cerita ni. Tidak syak lagi kisah pergaduhan yang berlaku antara Rasulullah SAW dengan Rukanah diriwayatkan melalui sumber yang lemah. Mana pun lemah dia. Pasal asas saja. Sanak dia tu anak dengan cucu Rukanah tu tak kenal sampai. Melalui sumber yang lemah dan tidak boleh dipercayai. Kelemahan kisah ini secara rumusnya disimpulkan seperti berikut. Pertama, terdapat perawi yang tidak dikenali, iaitu Abul Hasan Al-Asqalani dan Muhammad bin Rukanah bin Abdul Yazid Al-Muttalibi ni, iaitu anak dan cucu kepada Rukanah ni. Terkenal siapa-siapa, betul ke tidak anak dia? Tapi tidak dah. Yang kedua, terdapat unsur yang meragukan, itu wujudnya pertaruhan antara Rasulullah SAW dengan Rukanah, sedangkan mustahil baginda akan berbuat demikian. Kerana baginda sangat menjaga kesucian dakwah, tidak ada unsur-unsur matlamat menghalalkan cara, tak ada. Jadi Nabi ni tidak terlibat, walaupun judi itu tidak diharamkan ke peringkat awal, tapi Nabi tetap juga tidak terlibat dengan benda-benda yang tak berapa comel. Agak, judi, zina, apa pun tidak. Sebagai contoh, baginda tidak pernah menerima tawaran harta dan pangkat, meskipun perkara itu akan melancarkan dakwah baginda SAW. Yang ketiga, terdapat ramai ulama seperti Ibn Hibban, Imam Tirmizi, Imam Nawawi, Az-Zahabi dan Asy-Syaukani menolak kesahihan hadis ini. Kesahihan kisah ini atau hadis ini sebagaimana telah diterangkan. Boleh juga dilihat kupasan Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya yang lain, itu Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah ni cerita pasal sahabat lah. Lagi detail lah. Rujuk Abu Fadl Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Asqalani, Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, tanpa tempat Maktabah tanpa tahun jilid 1 muka 188, tanpa tahqiq ke apa TTP. Tanpa tahun jilid 1 muka 188 hingga 189. Itu perbincangan kalau nak cek lah dah. Meskipun begitu, tidak dinafikan wujudnya sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Rukanah yang terkenal dengan hadis berkaitan penceraian. Namun ia tidak berdikaitkan dengan pergaduhan dengan baginda SAW. Kesimpulannya, seperti mana yang telah diterangkan oleh Al-Quran, Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang mengajak ke arah Islam, yang menggunakan dalil ala basirah, bukannya dengan kekuatan fizikal. Mainkah king gitu tidaklah. Kekuatan fizikal hanya digunakan dalam keadaan tertentu, terdesak, seperti mempertahankan diri dalam medan perang saja, bukan untuk tujuan berdakwah. Wallahu alam. Itulah cerita panjang lebar tentang Rukanah, tapi dia memanglah ada sumber dari kitab Mu'tabar juga. Cumanya perawi dia macam dah. Lepas tu kitab panjang-panjang lagi masalah lah. Hak cerita hadis tu ringkas pun dalam kitab Sunan Abu Daud Tirmizi pun
Ada perawi yang majhul. Kitab lain, kitab apa tak kata tahap rendah dah. Kitab-kitab lain ada lagi tidak kuat lah, lagi tidak kuat pasal ada tahap-tahap kitab ada ni. Kitab dia Sunan Tirmizi dan Sunan Abu Daud pun masalah. Hak lain tu kita kira kat kalau kita kena curigai lah. Ada kena curigai Sunan Sitah ni dan kitab hadis-hadis yang lain besar-besar tiba-tiba tak ada. Dah terbuat kitab-kitab lain kecil-kecil ni kita jadi masalah kan. Kesimpulannya cerita tu dhaif. Kita tidak boleh main-main bubuh atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.